أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi sebelum daripada kita sambung balik, oleh kerana ada sahabat-sahabat kita yang pening sikit bab mareng, dan mungkin pening tersebut terjadi daripada huraian anda lah. Mungkin huraian anda saat itu tidak berapa jelas apa ke pening. Jadi insyaAllah kita cuba buat sedikit ringkasan berkenaan dengan perbincangan ataupun berkenaan dengan perbincangan yang kita bincang mareng. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bincang mareng adalah berkenaan dengan qada sembahyang bagi perempuan mutahayyirah. Jadi perempuan mutahayyirah, adakah wajib dia kena qada balik sembahyang dia walaupun dia sembahyang dah ataupun tidak? Sekarang ni perempuan mutahayyirah wajib dia kena sembahyang mengikut qaul al-masyhur. Wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat, termasuklah wajib dia kena sembahyang. Setiap waktu dia kena sembahyang. Cuma, adakah wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut ataupun tidak? Okey, boleh fahamkah? Adakah wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut ataupun tidak? Dalam masalah ni ada dua pandangan bagi ulama. Ada pandangan yang mengatakan bahawasanya tidak wajib qada. Dan pandangan yang mengatakan tidak wajib qada adalah zahir daripada nas Imam Syafi'i sendiri. Dan pandangan jumhur al-ashab, majoriti ashab al-Syafi'i. Dan pandangan ini diiktimadkan oleh Imam Jamaluddin Ar-Ramli. Dan ayah kepada dia, Imam Ar-Ramli anak, Imam Ramli ayah, berpegang kepada pandangan tidak perlu qada. Sama juga Imam Khatib Asy-Syirbini. Jadi Marai Zu tanya, adakah Khatib Asy-Syirbini berpandangan tidak qada? Ya. Khatib Asy-Syirbini berpandangan tidak wajib qada dah. Sama juga Imam Az-Ziyadi dan selain daripada mereka itu. Namun mengikut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dan pandangan ini diiktimadkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bahawasanya wajib qada semula bagi perempuan mutahayyirah. Okey, boleh. Jadi sekarang ni perempuan mutahayyirah yang dia sembahyang dah, wajib qada balik ke tak? Dia sembahyang, yang dia sembahyang tu kira sah dah. Cuma wajib dia kena qada balik ataupun tidak, kerana melihat ada kekurangan pada sembahyang tersebut. Baik. Mengikut pandangan yang pertama tidak wajib qada dah. Antara alasan dia adalah kalau tempoh dia sembahyang saat itu tempoh haid, jadi sembahyang dia tidak sah. Apabila sembahyang dia tidak sah, sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid tak wajib dah qada. Tidak gitu. Kalau tempoh dia sembahyang tu adalah tempoh suci, maka sembahyang tu adalah dikirakan sah. Jadi apabila dikirakan sah, tak perlu dah qada sebab dia sembahyang dah. Okay, boleh faham tak? Sekarang ni perempuan mutahayyirah dia wajib kena sembahyang setiap waktu. Kerana setiap waktu itu boleh diihtimalkan haid dan suci. Nampak kan? Jadi kalau hak yang dia sembahyang zuhur tu sebenarnya adalah
waktu haid, maka sembahyang dia sah ke tak? Tidak sah. Tu pada hakikat. Zahir dia tahu ke tak? Tak tahu. Kalau dia tahu, jelas dah tak jadi mutahayyirah dah. Dia tak tahu. Hakikat dia sah tak kalau tempoh tersebut sebenarnya haid? Tidak sah. Okey, sembahyang yang ditinggalkan kerana haid, adakah wajib kena qada balik? Sembahyang yang ditinggalkan kerana haid, wajib qada balik ke tak? Tak. Okey, kalulah sembahyang yang dia sembahyang saat itu memang waktu suci, waktu dia suci, maka sah tak sembahyang? Sah. Adakah kena qada balik sembahyang yang sah? Tak. Jadi dua keadaan tersebut tidak wajib qada semula. Okey, nampak? Itu yang pertama. Namun pandangan Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang diterjihkan oleh ataupun diiktimadkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah beliau, bahawa saja wajib dia kena qada semula. Wajib kena qada semula. Okey, sebab dia wajib kena qada semula, sedangkan kalau dia sembahyang dalam tempoh haid, maka tak wajib dah dia qada. Okey, boleh faham? Sebab sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qada. Kalau dia sembahyang dalam keadaan suci, tak wajib juga qada sebab dia sembahyang dah. Tapi tetap pandangan ni kata wajib qada kerana benda. Kerana dia melihat bahawasanya darah tu, okey, sembahyang hak yang dia sembahyang, ada kemungkinan sembahyang tu ketika haid dan ada kemungkinan ketika suci. Okey, kalau ketika suci jelas. Tapi ada tak kemungkinan ketika haid? Ada kemungkinan ketika haid. Okey, apabila ketika haid tidak sah. Ada tak kemungkinan darah haid berhenti selepas daripada sembahyang ataupun dalam sembahyang? Ada kan? Jadi bermakna kalau darah haid berhenti selepas daripada dia sembahyang dah, sedangkan waktu masih lagi berbaki, pada hakikatnya dia tetap kena sembahyang. Faham? Ataupun darah haid berhenti dalam waktu yang kedua. Kan kita dalam masalah, kalau darah haid berhenti dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar, dan dalam masa yang sama, wajib dia kena sembahyang zuhur. Nampak kan? Nampak tak? Jadi apabila darah haid berhenti dalam waktu asar, kalau sembahyang asar, okay, tak apalah sembahyang asar. Lepas dah sembahyang asar sebab suci dah. Tapi wajib tak dia kena sembahyang zuhur? Wajib dia kena sembahyang zuhur. Jadi bermakna ada ihtimal, tetap wajib dia kena sembahyang. Okey, boleh faham? Oleh kerana dalam masalah ni dia kena mengambil langkah ihtiyat, maka dalam bab sembahyang semua dia kena ambil langkah ihtiyat belaka. Sebab itulah Imam Nawawi sendiri, Imam Rafi'i, dan begitu juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia berpandangan dengan pandangan yang kedua, yang wajib qada. Okey, jelas. Nampak tak dia? Tapi kalau tidak qada sekalipun, maka sudah cukup kerana ia adalah pandangan majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i dan zahir bagi nas Imam Syafi'i sendiri. Okey, itu bab yang pertama. Bab yang pertama jelas dah. Mudah dah kan? Okey, bab yang kedua. Masalah wajib dia kena mandi setiap fardu. Wajib dia kena mandi setiap fardu selepas daripada masuk waktu fardu. Apa dia wajib kena mandi setiap fardu selepas daripada masuk waktu fardu itu? Kerana ada ihtimal darah berhenti di situ. Ketika mana wujudnya ihtimal inqita'ud dam, maka wajib dia kena mandi untuk sembahyang fardu. Manakala sembahyang sunat berlaku khilaf. Okay, boleh faham? Pandangan mu'tamad, sembahyang sunat tidak perlu mandi semula. Sebab sembahyang sunat dia mengikuti sembahyang fardu. Untuk sembahyang fardu je wajib dia kena mandi setiap sembahyang fardu. Okey, boleh faham kan? Tapi masalah yang wajib dia kena mandi untuk setiap fardu, wajib dia kena mandi untuk setiap fardu, sekiranya dia saat itu tidak ingat ataupun lupa ataupun tidak tahu waktu darah berhenti sebelum daripada ni. Kalau dia tahu waktu darah berhenti, maka hanya wajib dia mandi ketika masa darah berhenti. Kalau sebelum daripada ni darah dia berhenti pada waktu maghrib, maka setiap kali dia nak sembahyang maghrib, dia mandi. Setiap kali dia nak sembahyang maghrib, dia mandi. Manakala sembahyang lain tidak perlu mandi kerana tidak ada ihtimal darah berhenti sebelum daripada nak sembahyang. Okey, jelas? Jelas tak? Lepas tu yang dia ada bincang lagi berkenaan dengan perempuan zatut taqattu', perempuan yang darah dia putus. Dia darah datang, berhenti, lepas tu datang balik.
Okey, hak yang berhenti itu dinamakan sebagai naqa. Bersih yang berada di celah satu darah haid. Okey, tengok. Kita kena faham asal dulu. Perempuan hak yang zatu at-taqattu', perempuan hak yang mempunyai naqa di celah satu haid dia, ketika darah berhenti wajib dia kena mandi. Ketika darah berhenti wajib dia kena mandi dan dia kena sembahyang. Ketika darah tak ada, dia tidak perlu mandi lah. Sembahyang lah. Dah darah tak ada kan? Katakanlah 3 hari darah keluar. Jadi hari keempat darah berhenti. Akan datang dia nak tahu darah datang balik ke tak. Apabila darah berhenti wajib dia kena mandi. Okey, boleh faham wajib dia kena mandi. Darah berhenti 2 hari. Jadi hari keempat dengan hari kelima darah berhenti. Jadi dalam tempoh darah berhenti tu wajib tak dimandi? Tak, sebab darah tak ada. Tiba-tiba darah tubik semula pada hari yang ke-6. Ternyata masih lagi dalam waktu haid. Maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Naqa di antara dua darah tersebut dihukumkan sebagai haid mengikut qaul as-sahbi. Okey, boleh faham? Jadi bagi perempuan ni, ketika naqa dia tidak wajib mandi. Hak yang wajib mandi adalah ketika mana? Ketika darah ihtimal berhenti. Okey, boleh faham? Ketika ihtimal darah berhenti. Ketika naqa tidak wajib mandi. Okey, kalau kita nak buat contoh bagaimana kalau kita nak buat contoh? Kalau kita nak buat contoh untuk permasalahan ni. Katakanlah perempuan ni biasanya hak lepas dah. Daripada pukul 12, daripada pukul 12 sampai ke asar. Okey. Daripada pukul 12 sampai ke asar, darah dia berhenti semua. Haid dia gitu. Jadi haid dia dalam 5 hari. Jadi pukul 12 berhenti darah. Tapi lepas asar bagi pula. Okey, boleh faham. Pukul 12 berhenti, lepas asar bagi pula. Tiba-tiba hak ni datang darah istihadah. Dan dia lupa adat, kadar dan waktu. Cuma hak yang dia ingat, dia mengalami naqa di antara masa sekian. Setiap hari berlaku begitu. Okey, jadi bermakna ketika tempoh naqa tu dia tidak wajib mandi. Okey, boleh faham? Ketika tempoh naqa tidak wajib mandi kerana tujuan mandi kerana ihtimal darah berhenti. Kerana ihtimal darah berhenti, sedangkan memang darah tak ada ketika tu. Ihtimal darah inqita'ud dam. Okey. Nampak tak? Faham tak? Okey, habis. Itu maksud dia wa amma dzatut taqattu'. Adapun dzatut taqattu', perempuan hak yang mempunyai darah hak yang putus-putus, fala yalzamuhal ghusl, maka tidak wajib dia mandi. Zamanan naqa, pada masa naqa. Masa naqa tidak wajib mandi. Li'anna al-ghusla sababuhu al-inqita'. Kerana sesungguhnya mandi sebabnya adalah terputus darah. Darah berhenti itu sebab yang mewajibkan mandi. Sedangkan waddamu munqati', sedangkan darah dia telah terputus, telah berhenti. Okey, boleh faham? Katanya, ولا يلزمها المبادرة إلى الصلاة عقب الغسل على الأصح في أصل الروضة. Dan tidak wajib dia bersegera sembahyang setelah mandi mengikut kaul asah pada asal rawdah. Jadi dalam asal rawdah, dalam kitab Rawdatul Talibin karangan Imam Nawawi menyebut bahawasanya tidak wajib dia bersegera sembahyang selepas daripada mandi. Dia berbeza dengan perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah daimul hadath sama juga. Lepas daripada berwuduk mesti kena sembahyang lalu. Faham? Mesti kena bersegera. Tapi perempuan mutahayyirah lepas daripada mandi, adakah wajib dia kena bersegera sembahyang? Tidak. Walaupun hak sebaiknya dia lepas daripada mandi mayang lalu. Tapi tidak wajib dia bersegera kepada sembahyang. Nah, itu hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita.
Tapi waqila yalzamuha kama fi wudu'il mustahadah. Kata qil, wajib dia bersegera kepada sembahyang sebagaimana pada wudu' mustahadah. Lepas daripada perempuan istihadah ambil wudu', wajib dia kena sembahyang selalu. Jangan ada perceraian yang lama di antara wudu' dan sembahyang, melainkan li maslahatis salah. Kita boleh faham. Mandi bagi perempuan mutahayyirah, dia kan mandi, apabila dia mandi tidak perlu wudu' dah. Okey, boleh faham. Mandi wajib, dia terangkat kedua-duanya. Maksudnya dia memadai mandi dan memadai wudu'. Jadi bagi perempuan mutahayyirah, setelah daripada dia mandi wajib, adakah wajib dia kena sembahyang lalu? Tidak. Kalau nak tabur sembahyang lalu pun tak ada masalah. Dia mandi lepas daripada masuk waktu, katakanlah pukul 1:30. Dia nak sembahyang pukul 3, boleh ke tak? Boleh. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, cuma wajib dia kena ambil wudu' semula. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Kenapa nak ambil wudu' semula? Sebab dia ambil wudu' semula. Okey, sekarang ni darah keluar tak? Darah tak keluar tak? Darah keluar tak, Fadi? Darah sedang keluar. Jadi hadas dia tatajaddad, sering berlaku. Okey, boleh faham? Jadi ketika dia tidak sembahyang selalu, sedangkan dia boleh mengurangkan hadas dengan sembahyang selalu, maka sebab itulah wajib dia kena ambil wuduk semula. Sama dengan perempuan mustahadah, bab wuduk. Tapi bab mandi tidak perlu ulang semula, sebab tidak wajib dia bersegera sembahyang selepas daripada mandi. Okey, boleh faham? Cuma kata qil mesti dia kena sembahyang lalu, sama dengan sama dengan masalah wuduk bagi perempuan mustahadah. Katanya wa farraqal awwalu bi anna, dan telah membezakan oleh yang pertama. Jadi bermakna pandangan yang kedua dia samakan ghusl al-mutahayyirah dengan wudu' al-mustahadah. Okey, boleh faham? Dia samakan mandi perempuan mutahayyirah dengan wudu' bagi perempuan mustahadah. Sama pada sudut mana? Pada sudut mubadarah ila salah, bersegera kepada sembahyang. Pandangan yang kedua dia kata benda, tengok, yalzamuha kama fi wudu'il mustahadah. Nampak tak? Dia sama. Dia samakan ghusl al-mutahayyirah dengan wudu' al-mustahadah pada sudut mubadarah ila salah. Okey, boleh faham? Manakala pandangan yang pertama dia samakan tak dua masalah tu? Dia tidak sama. Dia kata ghusl al-mutahayyirah dia lain daripada wudu' al-mustahadah. Sebab itulah tidak wajib dia sembahyang selalu lepas daripada mandi bagi mutahayyirah. Berbeza dengan perempuan mustahadah, wajib dia kena sembahyang selalu selepas daripada dia berwudu'. Okey, boleh faham? Pandangan yang pertama dia membezakan di antara dua permasalahan itu. Pandangan yang kedua dia samakan dua permasalahan itu. Jadi apabila sama, maka dia mengambil hukum yang sama, iaitu sama-sama wajib mubadarah ila salah ba'dal ghusl wa ba'dal wudu'. Okey, boleh faham? Ba'dal ghusl lil mutahayyirah wa ba'dal wudu' lil mustahadah. Jelas tak tu? Jelas. Pandangan yang pertama dia kata tidak sama. Tidak sama dua masalah tu. Okey. Tidak sama sudut mana? Apakah perbezaan di antara dua masalah itu? Atau wa farraqal awal, membuat perbezaan oleh pandangan yang pertama antara dua masalah saat ni. Antara wudu' al-mustahadah dengan ghusl al-mutahayyirah. Bi anna, dengan bahawasanya kita innama aujabna al-mubadarata hunak, sesungguhnya telah kita mewajibkan al-mubadarah, bersegera, hunaka, di sana. Di sana tu maksud mana di sana? Fi mas'alati al-mustahadah. Itu di sana. Kita mewajibkan bersegera di sana. Maksud mana di sana? Ai fi mas'alati wudu'i al-mustahadah. Sebab dia kita mewajibkan bersegera taqlilan lil hadath, kerana nak mengsedikitkan hadas. Betul tak gitu? Jadi kan hadas yatajaddad, sentiasa berlaku. Lepas daripada dia ambil wudu', maka hadas yang keluar saat ni tu dia tidak membatalkan wudu' dia, kerana darurah. Betul tak gitu? Jadi maka apabila dalam keadaan darurah, mesti kena takdirkan, maksudnya kena kadarkan darurah tersebut. Tidak boleh benda yang sedikit apa kita nak beri banyak. Sebab itulah wajib dia kena segerakan
sembahyang. Selepas daripada berwuduk. Okey, boleh faham? Taqlil lil hadath hunak di sana. Katanya wal ghuslu innama tu'maru bihi lil ihtimali lil inqita'. Dan mandi sesungguhnya diperintah akan perempuan itu bihi dengannya mandi kerana ihtimal inqita'. Okey, boleh faham? Faham lagi? Kenapa perempuan tu wajib kena mandi? Kerana ada ihtimal darah berhenti. Jelas tak? Patut adakah mungkin takarrur al-inqita'? Tidak. Dia berbeza dengan hadath. Hadath itu biasa semua orang. Inqita' tidak mungkin berulang. Sebab dia kata wala yumkinu takarrurul inqita'i bainal ghusli was salah. Dia tidak mungkin berulang berhenti darah di antara mandi dan sembahyang. Tidak mungkin berulang. Pening sikit maksud dia tidak mungkin berulang. Berarti molek dia kata tidak mungkin berulang. Sebab dia berhenti sekali. Okey, boleh faham? Dia tadi berhenti dah. Lepas tu dia mandi, nak sembahyang berhenti pula darah sekali lagi. Mana mungkin gitu? Cuma ada kemungkinan mandi saat ni tu jatuh dalam haid. Betul tak gitu? Ada tak kemungkinan begitu? Ada kemungkinan. Dan tiba-tiba berlaku berhenti selepas daripada dia. Atau ada kemungkinan. Tapi kemungkinan tu benda tu tidak dapat nak tolak dah. La hilah. Hak tu tak dapat nak tolak dah, nak buat wan dah. Hak tu darurah nak jawab benda dah. Okey, boleh faham? Sebab inqita' dia tidak berulang. Dia sekali je. Dia berbeza dengan benda. Dengan darah yang sedang keluar tu sentiasa keluar. Okey, boleh faham? Maksudnya wujudnya perbezaan di antara ghusl al-mutahayyirah dengan wudu' al-mustahadah. Sebab itulah berbezanya hukum mubadarah ila salah. Nak khabar gitu. Cuma katanya fa'idha akharat, maka apabila dia melewatkan. Akharat, apabila melewatlah ia, kembali kepada al-mutahayyirah. Akharat ay akharatis salah wajaba alai. Tapi bukan kerana masalah sembahyang lah. Wa idza akharat ay la li maslahatis salah, bukan kerana masalah sembahyang. Wajaba alaiha alwudu, faqat wajib atasnya berwuduk sahaja. Tadi kita banyak lagi. Kalau dia melewatkan juga, maka wajib dia kena berwuduk. Sebab dia boleh taqlilan lil hadath, tetapi dia tetap tidak mentaklilkan hadath dia. Sebab itulah wajib dia kena berwuduk semula. Okey, habis. Boleh faham Mudah tak? Mudah je. Katanya wa tasumu wujuban Ramadan lihtimali an takuna tahiran jami'ahu. Thumma shahran kamilain bi an yakuna Ramadanu 30 wa ta'ti ba'dahu bi 30 mutawaliyah. Wa tasuma, dan berpuasalah ia wujuban, akan sebagai puasa yang wajib, ay sauman wajiban ataupun siyaman wajiban. Sebab dia wujuban tu dia i'rab dia jadi maf'ul mutlaq ala sabil niyabah. Asalnya wa tasumu sauman wajiban, akan sebagai puasa yang wajib. Begitu asal. Berpuasalah ia wajib, maksudnya wajib dia berpuasa Ramadan, sepanjang Ramadan. Jadi sebulan Ramadan dia kena puasa. Kalau bulan Ramadan tu 30 hari, wajib dia kena puasa sebanyak 30 hari. Kalau bulan Ramadan tu 29 hari, wajib dia puasa sebanyak 29 hari. Sebab dia wajib dia kena puasa? Sebab mengambil akal ihtiyat. Lihtimali an takuna tahiran jami'ahu. Kerana ihtimal bahawa adalah ia, perempuan tersebut, tahiran, suci, jami'ahu, jami'a Ramadan. Mana jami' sepanjang Ramadan. Okey, boleh faham? Ihtimal suci sepanjang Ramadan. Maka sebab itulah wajib dia kena puasa. Maksudnya ihtimal suci sepanjang Ramadan, setiap hari pada bulan Ramadan tu ada ihtimal dia suci. Mungkin suci hari pertama, mungkin suci hari yang kedua, mungkin suci hari ketiga. Maksud suci ni tidak datang darah haid. Okey, boleh faham? Thumma syahran kamilain, kemudian dia kena puasa pula sebulan. Sani Ramadan dah sah. Lepas tu puasa pula sebulan. Kamilain tu hal bagi Ramadan dan syahran. Hal bagi Ramadan dan syahran. Okey, boleh faham? Kamilain hal. Bagaimana Ramadan dan syahran. Dah boleh tak kita nak buat sifat? Sifat tidak boleh. Sebab dia, sebab Ramadan adalah isim alam.
Ramadan isim dia. Isim alam, nama kepada bulan. Jadi apabila dia isim alam, maka isim alam ni termasuk dalam isim ma'rifah. Betul tak gitu? Isim ma'rifah. Kamilain adalah isim nakirah. Dia syarat sifat dengan mausuf mesti kena sama. Nakirah sama nakirah, ma'rifah sama ma'rifah. Betul tak gitu? Na'at, kalulah man'u dia isim ma'rifah, maka na'at mesti kena isim ma'rifah. Kalau man'u dia isim nakirah, na'at mesti kena isim nakirah. Kamilain isim nakirah kerana tidak ada alif lam. Sedangkan Ramadan, mausuf dia adalah isim ma'rifah, maka tidak sah. Sebab itulah kamilain i'rab jadi hal. Okey, boleh faham? Anda sebut lalu. Ni anda sebut ni sebab lepas daripada ni dia akan bincang berkenaan dengan i'rab. Dia akan bincang berkenaan dengan i'rab. Jadi kamilain hal bagi Ramadan dengan syahran. Hal keadaan Ramadan dengan sebulan selepas daripada Ramadan tu sempurna keduanya. Dia kita ada bulan yang kamil dan kita ada bulan yang naqis. Bulan yang kamil 30 hari. Bulan naqis 29. Okey, boleh faham? Apakah yang dimaksud dengan kamilain bi an yakuna ramadanu 30 wa ta'ti ba'dahu bi 30 mutawaliyah. Iaitu bahawa adalah Ramadan tu 30 hari. Itu makna sempurna. Ramadan tu 30 hari. Wa ta'ti, dan mendatanglah ia kembali kepada mutahayyirah ba'dahu ba'da Ramadan bi 30 mutawaliyah, dengan 30 hari yang berturut-turut. Maksudnya nak puasa sebulan lain pun tak ada masalah, bukan mesti lepas daripada Ramadan buat lalu. Sebab lepas daripada Ramadan mana boleh buat lalu. Boleh buat lalu lepas Ramadan. Tak boleh sebab hari raya tu haram puasa. Yang penting dia buat sebanyak 30 hari lepas daripada Ramadan. Ramadan sebulan, lepas tu lepas daripada Ramadan 30 hari pula. Itu makna kamilain. Ramadan 30 hari, selepas daripada bulan Ramadan 30 hari. Itu makna kamilain. Sempurna kedua-duanya. Jadi apabila dia puasa 2 bulan, perhati molek. Daripada sudut hak yakin sahnya, hanyalah 28 hari sahaja. 14 hari daripada sebulan. Faham tak Benny? Hak yakin betul-betul sah. Berapa hari? 14 hari sahaja. Okey, boleh faham? Hak yakin betul-betul sah 14 hari je. Manakala 16 hari tu mungkin sah, mungkin tidak. Apabila dia nak mengambil langkah ihtiyat, hak 16 hari mungkin sah, mungkin tidak, saat itu wajib kena qada balik. Okey, boleh faham? Faham tak Benny? Sekarang ni dipuasa bulan Ramadan 30 hari sebagai contoh. Dalam 30 hari hak yang yakin sah adalah 14 hari sahaja. Sebab apa yakin sah 14 hari? Sebab sebanyak-banyak hari berapa hari? 15 hari. Faham lagi? 15 hari dia mungkin berlaku dalam berapa hari? Dalam 16 hari. Tu dia. Okay, boleh faham? Hak yang 15 hari saat ni tu, sebanyak-banyak hari dia mungkin berlaku dalam 16 hari. Contoh, dia keluar darah pada 1 hari bulan pukul 10 pagi. Okey, hak 1 hari bulan sah tak puasa? Tak sah dah. 15 hari, 15 malam cukup adalah pukul 10 pagi 16 hari bulan. Tengok, dia mungkin berlaku dalam tempoh 16 hari. Jadi bermakna hak yang betul-betul sah berapa hari? 14 hari je. Okey, hak yang tidak yakin sah saat ni tu, kena qada balik. Okey, bagaimana nak qada? Qadanya kena qada sebulan 30 hari. Kalau puas sebulan 30 hari, betul-betul sah yakin sah berapa hari? 14 hari. Jadi baki lagi berapa hari? Dah 14. 28 baki lagi berapa hari? 2 hari. Bagaimana pula cara nak qada 2 hari biar yakin betul-betul sah? Nanti dia akan cerita selesai. Faham tak dia? Kan ni maksud langkah ihtiyat. Sebab tu dia katakan wa tasumu wujuban Ramadan lihtimali an takuna tahira jami'ahu thumma shahran kamilain bi an yakuna Ramadanu 30 wa ta'tiya boleh kok ba'dahu bi 30 mutawaliyah wa ta'tiya atas pada yakuna wa ta'tiya ba'dahu bi 30 mutawaliyah. Maka fayahsulu laha, maka hasil baginya, bagi mutahayyirah saat itu, min kullin minhuma, daripada keduanya syahrain. Syahrain ni Ramadan dengan syahr selepas daripadanya. 2 bulan tu lah.
Hasil baginya daripada 2 bulan saat ni tu, hasil 14. Bulan yang pertama dapat 14, bulan yang kedua dapat 14. Kenapa tak hasil 14? Hasil 14 ni yang betul-betul yakin sah. Okey, boleh faham. Sebab dia tak tahu berapa haid dia sebelum daripada ni. Jadi apabila nak tahu, kita ihtimal yang paling banyak. Adakah bulan qada tersebut mesti berturut-turut? Bulan qada. Dia bulan qada ni, kalau maksud berturut-turut lepas daripada Ramadan, terus kena buat selalu. Tu taklah. Sebab dia tidak mungkin berturut-turut kerana 1 Syawal tidak boleh kita puasa. Tetapi 30 hari yang qada saat itu mesti kena berturut-turut. Okey, boleh faham? Mesti kena berturut-turut supaya yakin 14 hari sah. Kalau tidak berturut-turut, maka dia tidak akan berlakunya yakin 14 hari sah. Okey, jelas kan? Jadi mesti kena hari tu mesti kena berturut-turut. Hari mesti kena berturut-turut. Sebab itulah dikatakan wa ta'tiya ba'dahu bi 30 mutawaliyah. Mana mutawaliyah? 30 hari secara berturut-turut. Baik. Fayahsulu laha min kulli minhuma 14 yauman. 14 hari. Tapi masalah ni yang dapat 14 hari ni, idza lam ta'tadil inqita'a laila. Kalau sekiranya dia tidak beradab berhenti darah pada malam hari. Faham tak Fendi? Kalau dia beradab darah berhenti pada malam hari, jadi bermakna yang diyakini sah bukan 14 hari tapi 15 hari. Faham tak Fendi? Dia beradab darah berhenti pada malam hari. Hak tadi rosak 16 hari kerana darah berhenti pada siang. Jadi darah mula keluar pada siang, berhenti pada siang. Jadi kalau darah berhenti pada malam, jadi bermakna siang hari yang ke-16 tu jelas sah puasa. Okey, boleh faham kan? Kita ada darah mungkin berhenti pada siang, mungkin berhenti pada malam. Kalau berhenti pada siang, maka setinggi-tinggi rosak puasa di 16 hari. Tapi kalau berhenti pada malam, jadi siang sah puasa dia. Jadi setinggi-tinggi hak yang mungkin boleh berlaku haid hanya dalam 15 hari saja. Sebab darah dia berhenti malam. Paling tinggi dah berhenti malam, jadi bermakna keluar pun malang juga boleh kita letak paling tinggi sekali kan. Ini kita kena letak paling tinggi sekali hak yang tidak sah ni. Jelas tak? Faham tak dia? Faham dah. Idza lam ta'tadil inqita'a laila. Bagaimanakah tidak beradab, tidak kebiasaan darah berhenti pada malam hari? Ini dipanggil bab litaswir. Nak gambarkan tidak beradab berhenti pada malam hari. Bi an i'tadathu naharah. Bahawa dia beradab darah berhenti kembali kepada al-inqita' naharan pada siang hari. Au syakkat apa tu syok malang ke siang berhenti darah? Sama. Syok antara berhenti malang siang sama macam ke tak berhenti malang. Okey, boleh faham? Dia syok tak tahu mana sih. Jadi bermakna dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia darah tu biasa berhenti malam. Lepas dah. Yang keduanya biasa berhenti siang hari. Yang ketiganya dia syok tak tahu berhenti malam berhenti siang hari. Tak tahu. 3 ni je. Faham tak lagi? Kalau darah tu dia beradab berhenti malam, dia yakin berhenti malam, maka jadi bermakna setinggi-tinggi yang boleh kita kata dalam tempoh 30 hari puasa dia tidak sah hanya 15 hari sahaja. Betul tak gitu? Faham tak lagi? Nampak dah kan? Sebab setinggi kalau dia berhenti malam, jadi bermakna darah dia kena letak keluar malang juga. Baru paling tinggi 16 hari. Jadi bermakna dia tidak melibatkan 16 hari siang hari. Dia hanya melibatkan 16 hari ataupun 16 malam. Faham tak Fendi? Jelas tak? Jelas tak kan? Okey, malang. Okey, hari ni 1 hari bulan. Malang tadi mula keluar. Pukul 10 malang tadi mula darah keluar. Okey, 1 hari bulan tak jadi puasa dia. 2 bulan tak jadi, 3 bulan tak jadi, 4 bulan tak jadi, 5 bulan tak jadi. Jadi bermakna malang 16 tu adalah penghujung sebanyak-banyak haid. Sebab 15 hari 15 malang adalah malang 16. Jadi bermakna hari ke-16 jadi puasa dia. Jadi bermakna hak yang tidak jadi hanyalah 15 hari sahaja. Nampak tak?
Jadi kalau beradat berhenti pada malam, maka hak yang diyakini sah 15 hari. Hak 15 hari tidak diyakini sah puasa dia. Nampak kan? Tapi kalau diyakin berhenti pada siang hari, maka 16 hari hak yang tidak diyakini sah, manakala 14 hari saja hak yang diyakini sah puasa dia. Jelas tak? Faham tak ini? Yang ketiga, dia syak tak tahu. Maka syak samanya dengan berhenti pada siang hari, 16 hari tidak diyakini sah, hanya pada 14 hari je hak yang yakin sah. Maka wajib dia kena qada balik sebanyak 16 hari. Okey, jelaskan. Okey, sebab dia hasil baginya daripada setiap bulan saat ni tu dapat 14 hari je. Lihtimali an tahira fihima aktsarul haid. Kerana ihtimal dia datang haid pada keduanya, 2 bulan. Fihima fi syahrain. Aktsarul haid, sebanyak-banyak haid. Tidak gitu? Ihtimal berlaku haid sebanyak-banyak. Okey, sebanyak-banyak haid berapa hari? Sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari. Lepas tu, wa yatra ad-dam, dan ihtimal bahawa yatra ad-dam, ataf pada tahira, datang darah fi athna'i yaumin, pada tengah hari, wa yanqati'a, dan berhenti darah fi athna'i yaumin, pada tengah hari. Darah datang permulaan pada tengah hari, berhenti pada tengah hari. Okey, boleh faham? Maksudnya pada tengah siang hari itulah. Darah mari pada siang hari, puasa siang hari. Berhenti juga pada siang hari. Jadi kalau sebanyak-banyak haid 16 hari, 15 hari, jadi bermakna berlaku dalam tempoh berapa hari? Darah datang pada siang hari, berhenti pada siang hari. Jadi bermakna ia berlaku dalam tempoh berapa hari? 16 lah. Faham tak lagi? Ke tak faham lagi? Maka fayaf sudu alaiha, maka rosak atas perempuan tersebut 16 yauman, 16 hari. Nampak? Rosak atasnya sebanyak 16 hari. Min kullin minhuma, daripada setiap bulan daripada kedua bulan tersebut. Bulan yang Ramadan pun rosak 16 hari, bulan 30 hari hak yang dipuasa lepas itu pun rosak 16 hari. Jadi apabila rosak 16 hari, maka hak yang berbaki tinggal berapa hari? 14. Okay. Berapa rosak 16 hari? Sebab li'anna wujudal haid, kerana sesungguhnya ada haid fi ba'dil yaum, pada sebahagian daripada hari. Maksudnya ada 2 jam je pada siang hari haid. Mubtilul lahu, mubtilul lisaw, membatalkan puasa, betul tak? 2 jam je dah keluar darah pada siang hari, batal tak puasa? Sejam je batal puasa. Jelas kan? Sebab itulah kalau haid mari pada siang hari, berhenti juga pada siang hari, maka siang hari hak yang datang haid, siang hari hak yang berhenti haid. Walaupun dalam sekejap aja juga batal puasa pada hari tersebut. Okey, jelas? Okey, habis. Katanya, amma idza i'tadathu lailan falam yabqa 'alaiha syai'un. Adapun apabila beradatlah ia, perempuan mutahayyirah, kembali kepada al-inqita' lailan, pada malam hari. Dia beradat sebelum daripada ni, darah haid dia berhenti pada malam hari. Jadi bermakna 16 hari, 16 malam, 15 hari, 15 malam, ia tidak berlaku dalam tempoh 16 hari. Betul tak gitu? 15 hari, 15 malam, dia tidak berlaku dalam tempoh 16 hari. Hanya berlaku dalam tempoh 15 hari, 16 malam. Betul tak gitu? Betul tak gitu? 15 hari, 16 malam, mungkin dia berlaku dalam tempoh tersebut. Maka falam yabqa 'alaiha syai'un, maka tidak berbaki di atasnya oleh sesuatu pun. Tak ada berbaki benda lah. Tidak berbaki apa benda lah. Tidak berbaki benda dah. Kan dia puasa 30 hari. Dia puasa 30 hari. Lepas tu 30 hari bulan Ramadan dia puasa. Darah dia biasa berhenti pada malam hari. Jadi hak yang diyakini sah 15 hari. Hak yang tidak diyakini sah adalah 15 hari. Betul tak gitu? Faham tak ni? Tak faham lagi. Sekarang ni darah berhenti pada malam hari. Jadi apabila darah berhenti pada malam hari, kalau kita nak kira daripada berhenti, penghujung berhenti dengan daripada mula keluar darah, nak cukup betul-betul 15 hari, dia mesti kena keluar malam juga. Faham lagi? Mula keluar malam, berhenti malam. Hak tu sepanjang sebanyak-banyak hari. Jadi dah malam. Siang hari kena tak? Siang hari tak kena. Jadi siang hari sah tak puasa? Dah berhenti malam, siang hari ada tak darah? Darah berhenti malam, siang hari ada tak darah? Darah tak ada. Faham tak?
berhenti malang, dah siang hari ada tak darah? Dah sah dah puasa siang hari? Dah sah puasa. Jelas tak? Faham tak lagi? Darah berhenti malang, dah siang hari, ada darah tak? Tak ada darah. Sah tak puasa? Sah puasa. Jadi hak yang diyakini sah sebanyak berapa hari? 15 hari. Faham? Dah kami puasa bulan Ramadan 30 hari. Diyakini sah berapa hari? 15 hari. Lepas tu dia puasa pula 30 hari. Bulan yang lain. Diyakini sah berapa hari? 15 hari. Jadi siapa semua sekali? 30. Tak gitu? Jadi apabila 30 ada tak baki lagi? Tak ada baki benda dah lah. Hak tadi kalau darah berhenti pada siang hari ataupun dia syok, hak sah 14 hari. 16 hari tidak diyakini sah. Faham lagi? Lepas tu dia puasa pula sebulan, jadi boleh 14 hari pula. Ada tak lagi baki? Ada 2 hari lagi. Dah 14, 28. Sedangkan Ramadan 30. Jadi ada 2 lagi. Dia kena qada. Okey, jelas tak? Alhamdulillah. Okey. Katanya amma idza i'tadathu laylan falam yabqa 'alayha syai'un. Apabila dia beradat, kembali kepada al-inqita' laylan. Alhamdulillah. Sema. Tak main lembu sema dah. Baru saya siapa sekor lembu. Allah Rabbi. Adapun apabila beradat berhenti darah pada malam hari maka tidak berbaki ke atasnya oleh sesuatu. Okey, jelas. Nampak tak? Nampak dah Okey, wa rubbama taridu hadhihi suratu 'ala al-musannif. Okey, kita nak faham perkataan wa rubbama taridu hadhihi suratu 'ala al-musannif. Cuba kita baca perkataan musannif dulu. Cuba baca perkataan Imam Nawawi dulu Cuba kita faham perkataan Imam Nawawi dulu. Wa taghtasilu likulli fard. Dia kena mandi untuk setiap fardu. Baca perkataan Imam Nawawi dulu. Wa tasumu Ramadan thumma syahran kamilain. Kemudian dia puasa bulan Ramadan, kemudian sebulan yang sempurna kedua-duanya. Maksudnya bulan Ramadan 30 hari, bulan yang selepasnya 30 hari dia puasa. Maka fayahsulu min kulli 14 min kullin 14. Maka hasil daripada daripada 2 bulan tersebut hasil sebanyak berapa hari? 14 hari. Okey, boleh faham? Lepas tu thumma tasumu min okey, hasil berapa hari? Hasil daripada setiap bulan tersebut 14 hari. Okey, boleh faham? Ada tak yang hasil 15 hari? Imam Nawawi ke pada hasil 15 hari? Tak kabur. Imam Nawawi kata hasil 14 hari. Jelas tak? Faham tak lagi? Jadi oleh kerana Imam Nawawi kata hak yang hasilnya hanyalah 14 hari, maka perkataan Imam Nawawi kata hasil 14 hari ini boleh dibantah. Sebenarnya bukan semua keadaan hasil 14 hari. Ada kala hasil 15 hari. Boleh dibantah tak perkataan Imam Nawawi? Maksudnya bukan semua keadaan hasil 14 hari. Bahkan ada keadaan hasil 15 hari. Jelas tak? Maka kata Khatib Asy-Syarbini, wa taridu hadhihi suratu 'ala al-musannif, dan datang i'tirad. I'tirad ni kritikan, bangkangan. Boleh faham? Datang bantahan oleh surah ini. Surah ini mana? Masalah berhenti pada malam, maka dapat 15 hari. Surah ini iaitu berhenti pada malam, maka dapat 15 hari. Surah ini dia sebagai dapat membantah musannif, dapat menolak perkataan musannif. Sebab musannif, yakni Imam Nawawi, dia kata dapat 14 hari. Sedangkan dalam beberapa masalah ada dapat 15 hari. Okey, boleh faham? Jelas tak? Itu maksud wa taridu hadhihi suratu 'ala al-musannif. Jadi rupa masalah ni dia datang di atas musannif. Dia menjadi hujjah mudarat atas musannif. Itu maksudnya datang atas musannif. Ada lil madarrah, datang di atas musannif. Maksudnya surah ini yang darah berhenti pada malam hari, maka dia akan dapat 15 hari. Jadi maksudnya benda ni dapat menolak perkataan musannif hanya dapat 14 hari. Sebab dalam beberapa keadaan ada juga dapat 15 hari. Itu maksud wa taridu hadhihi wa rubbama, dan barangkali taridu hadhihi suratu 'ala al-musannif. Datang i'tirad
surah ini di atas musallaf. Okey, boleh faham boleh faham. Okey, habis. Tadi kita buat kita tu dah tadi. Kita buat i'rab dah. Kamilain i'rab jadi hal. Hal bagi Ramadan dengan syahran. Tidak boleh buat na'at. Okey, boleh. Sebab dia tidak boleh buat na'at. Kerana na'at mesti kena muwafaqah dengan man'u. Ataupun kita katakan wajib pada na'at dia mengikut man'u. Mengikut 4 daripada 10 ataupun 2 daripada 5. Dia kita na'at ada na'at haqiqi dengan ada na'at sababi. Kalau na'at haqiqi mesti kena ikut 4 daripada 10. Mana 4 daripada 10? Okey, kita ada muzakkar dengan muannas. Kalau na'at muzakkar man'u dia muzakkar, na'at mesti kena muzakkar. Okey. Ni, na'at muzakkar dengan muannas ambil satu. Lepas tu kita ada mufrad, muthanna, jamak. Kalau man'u mufrad, na'at mesti kena mufrad. Kalau man'u muthanna, na'at mesti kena muthanna. Kalau man'u jamak, na'at mesti kena jamak. Okey, 2 daripada 5. Lepas tu nakirah ma'rifah. Kalau na'at nakirah, man'u nakirah, na'at mesti nakirah. Kalau man'u ma'rifah, mesti na'at ma'rifah. Berapa dah? 3 daripada 7. Lepas tu rafa', nasab, khafa. Ataupun rafa', nasab, jar. Kalau na'at, rafa' mesti man'u. Man'u kalau rafa', na'at mesti kena rafa'. Man'u kalau nasab, na'at mesti kena nasab. Kalau man'u khafa' mesti kena na'at kena khafa'. Okey, ni panggil dia. Ikut 4 daripada 10 bagi na'at haqiqi. Ini dipanggil na'at haqiqi. Manakala na'at sababi cukup 2 daripada 5 sahaja. 2 daripada 5 sahaja. Okey. Yang pertamanya nakirah dengan ma'rifah, yang keduanya rafa', nasab, khafa'. Nampak tak 5? Nakirah ma'rifah. Kalau man'u dia ma'rifah, na'at mesti ma'rifah. Man'u dia nakirah, na'at mesti nakirah. Lepas tu rafa', nasab, khafa'. Itu 2 daripada 5. Manakala na'at haqiqi mesti 4 daripada 10. Itu perbahasan nahwu. Jadi hak ni kamilain tidak boleh buat na'at. Kerana man'u dia adalah isim ma'rifah. Mana man'u dia? Ramadan. Ramadan adalah isim alam, nama kepada bulan. Jadi apabila man'u dia isim ma'rifah, maka na'at mesti kena isim ma'rifah. Sekarang ni kamilain isim nakirah kerana tidak ada alif lam. Jadi kamilain i'rab jadi hal. Okey, boleh faham? I'rab jadi benda? Jadi hal. Sebab itulah dia kata ni. Wa qawluhu kamilain halun min Ramadan wa syahran. Perkataan musannaf kamilain adalah hal daripada Ramadan dan syahran. Wa in kana syahran nakiratan, walaupun syahran itu isim nakirah. Benda pula. Dia dalam masalah hal, perhati molek. Dalam masalah hal, sahib hal, dia ada sahib hal. Hal dia ada benda sahib hal. Kita kata lagu mana sahib hal? Sebagai contoh, kalau kita kata kita kata Ja'a Umaru rakiba, telah datang oleh Umar dalam keadaan menaiki kenderaan. Jadi rakiban hal bagi Umar. Jadi Umar tu dipanggil dia sahibul hal. Okey, boleh faham? Dia kaedah sahibul hal mesti kena isim ma'rifah. Sebab tu dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah dikata lagu mana? Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Ada gini. Tidak adalah sahib hal melainkan mesti kena isim ma'rifah. Begitu juga dalam kitab Matan Alfiyah menyebut walam yunakkar ghaliban dzul haliin. Dan tidak dinakirahkan dzul hal, sahibul hal. Pada kebiasaannya tak. Bahkan sahibul hal mesti kena isim ma'rifah. Sahibul hal mesti kena benda isim ma'rifah. Kerana sahibul hal dia sama dengan mubtada. Sebagaimana mubtada mesti kena isim ma'rifah, begitu juga sahibul hal mesti kena isim ma'rifah. Kerana mubtada ni adalah mahkumun alaih, khabar adalah mahkumun bih. Benda yang dihukumkan di atasnya. Mana benda yang dihukumkan, kita tidak boleh menghukumkan sesuatu melainkan setelah daripada kita tasawur sesuatu. Isim nakirah adalah benda yang tidak menentukan musamma dia. Dia tidak benda yang tidak tertentu. Jadi benda yang masih lagi jahil.
maka kita nak hukum di atas benda hak yang dijahili, hak yang kita tidak tahu, tidak memberi faedah. Mesti kita nak hukum adalah benda hak yang kita tahu. Sebab tu dalam kaedah menyebut benda al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum di atas sesuatu adalah cabang setelah daripada tasawurnya sesuatu tersebut. Okey, ni perbahasan panjang lah, kita pendekkan. Takut masuk bab lain pula kat lagi. Panjang. Cuma kita nak faham benda hak yang disebut dalam kitab ni. Jadi perkataan kamilain i'rab jadi hal. Hal bagi benda Ramadan dengan Syahran. Jadi sahib hal dia dua. Ramadan dengan Syahran. Dia kata tak apa, boleh. Walaupun sahib hal dia isim nakirah. Okay, boleh faham apa nak isim nakirah? Syahran isim nakirah. Sebab tidak ada alif lam. Boleh, tak ada masalah. Sebab benda boleh. Dia gini. Dia pada asalnya sahib hal mesti kena isim ma'rifah. Cuma kadang-kadang boleh buat sahib hal isim nakirah apabila ada musawwirat. Okey, itu dalam bahasa nahu. Ada perkara yang mengharuskan, perkara yang membenarkan. Musawwirat ada beberapa perkara. Antaranya adalah apabila bergabung di antara isim nakirah dengan isim ma'rifah. Ketika bergabung di antara isim ma'rifah dengan isim nakirah, maka ia termasuk dalam musawwirat yang mengharuskan sahib hal dia adalah isim nakirah. Sekarang ni gabungan di antara benda isim ma'rifah dengan isim nakirah. Kan Ramadan thumma Syahran. Faham tak? Okey, wallahu a'lam. Itu maksud wa in kana syahran nakiratan. Ni peniyah sikit kalau orang hak yang tidak biasa mendalami nahu, peniyah sikit. Tapi tak apalah, sikit pening tak apa. Sebab kita pening bab dunia banyak semua dah. Pening bab dunia. Kita pening bab akhirat sikit kali. Okey, habis. فإذا صامت شهرا كاملا بعد ذلك بقي عليها على كل من التقديرين يومان. Maka apabila dia berpuasa syahran kamilan, sebulan yang sempurna, yakni 30 hari secara berturut-turut, ba'da dzalika ba'da Ramadan, selepas daripada Ramadan, baqiya 'alaiha, berbaki atasnya ala kulli minat taqdirain, di atas setiap daripada dua takdir, berbaki yauman, oleh 2 hari. Kita tinggalkan. Tinggal. فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه 13 يوما. Kalau Ramadan tu naqis, maksudnya naqis 29 hari, maka hasil baginya daripadanya 13 hari, betul tak? Faham tak kiam? Ada 13 hari. Dah naqis kan 29 hari kan? Dah kemungkinan berlaku haid dalam tempoh 16 hari. Faham? Jadi hak yang yakin sah 13 hari. Jadi hak yang wajib kena qada banyak berapa hari lagi? 16 sama je lah. Tak gitu? 16. Hak tadi berapa hari? 16 kok. Sama je. Okey, habis. Wal maqdiyu minhu bikulli halin 16 yawman. Hak yang wajib diqada daripadanya dengan setiap keadaan. Tak kira keadaan mana sekalipun. Sama ada bulan tu naqis ke, bulan tu kamil ke, atau makna bikulli hal. Tetap 16 yawman. Betul tak gitu? 16 hari. Fa idza shamat syahran kamilan, apabila dia berpuasa sebulan yang sempurna 30 hari, ba'da dzalika, selepas daripada demikian itu, dia puasa sebulan yang sempurna. Tinggal 16 hari kan? Tinggal 16 hari lagi. Kalau dia puasa cukup 30 hari pun, hak dapat berapa hari? 14 hari. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Dan 16 hari lagi kena qada. Sama ada bulan Ramadan saat itu kamil ke naqis, tetap hak wajib kena qada 16 hari. Dan kalau dia puasa dalam 30 hari, jadi bermakna hak yang yakin sah berapa hari? 14 hari. Jadi baki lagi berapa hari? Itu baqiya 'alaiha 'ala kulli minat taqdirain. Berbaki atasnya di atas setiap daripada dua takdir. Mana takdir bulan Ramadan naqis dengan takdir bulan Ramadan kamil. Okey, boleh faham? Berbaki yauman, fa'il bagi baqiya. Berapa hari berbaki? 2 hari. Tak kira kita takdirkan bulan Ramadan kamil ke, takdir bulan Ramadan naqis ke, tetap hak wajib dia kena qada sebanyak 16 hari. Apabila dia qada pula 30 hari lepas daripada tu, jadi hak yang yakin sah hanya sebanyak 14 hari. Jadi berbaki 2 hari lagi. Jelas tak gitu? Falau qal, ni Khatib Asy-Syirwi nak kritik sikitlah ibarat musannif. Kalau semua musannif kata hak ni bau comel, gitu. Kalau dia kata hak ni bau comel, ni kritik membina, bukan kritik meruntuhkan. Lepas tu kritik membina ni adalah untuk ajar kepada pelajar dia, kepada penuntut ilmu, hak yang belajar kitab dia.
Oh, ibarat gini lebih sesuai berbanding dengan ibarat ni. Kita belajar orang. Ya benda yang dikatakan oleh Imam Nawawi, dia nak ubah dah. Kalau nak ubah, kena buat kitab suku. Okey, boleh faham? Tak perlu syarah kitab Imam Nawawi kalau nak ubah kau. Buat kitab suku. Sebagaimana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia buat kitab suku. Dia buat ikhtisar di atas kitab Minhajul Talibin. Dia tak nama kitab Minhajul Talab. Falau qal, maka jika berkatalah, sekiranya berkatalah ia musannaf, wa tasumu ramadana, dia berpuasa bulan Ramadan, thumma syahran kamilan, kemudian sebulan yang sempurna. Wa yabqa yauman, dan berbaki oleh 2 hari. Kalau dia kata gitu, la aghna an kamilaini wa ma ba'dahu, dia nescaya tidak berhajatlah kepada perkataan kamilain dan barang yang selepas daripada kamilain. Mana kamilain? Selepas daripada fayahsulu min kullin 14. Tak perlu dah perkataan tu. Faham? Kalau musannaf katakan ni, perempuan tu berpuasa bulan Ramadan, kemudian sebulan yang sempurna, lepas tu berbaki 2 hari. Lepas daripada tu, baki lagi 2 hari. Adakah perlu kepada perkataan kamilain fatu fayahsulu min kullin 14? Tak perlu dah perkataan tu. Okey, dia faham? Sebab tu dia kata la aghna, saya tidak memerlulah perkataan kamilain wa ma ba'dahu. Perkataan ma ba'dahu adalah fayahsulu min kullin 14. Qalahu Ibnu Syuhbah, telah berkata akan hadzal qaul oleh Imam Ibnu Syuhbah. Jadi rupanya Khatib Asy-Syirbini bukan daripada dia bukan daripada dia juga. Dia ambil daripada benda perkataan Imam Ibnu Syuhbah, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i dan seorang ulama tarikh. Dia ada buat kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Dia ada buat kitab Tabaqah Asy-Syafi'iyah, Imam Ibnu Syuhbah. Tak silap ingat dia wafat pada tahun 851 Hijrah, tak silap ingat. Okey. Thumma, kemudian. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu. Jadi kita rasa start daripada awal, kita start berapa kali dah. Tak pernah kita berhenti lagi kitab ni. Tak pernah berhenti lagi. Dan mungkin berkat daripada orang yang orang yang mengikutilah, sehingga Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita teruskan bacaan kitab ini tanpa kita berhenti. Baik. Lepas tu insya-Allah kita berhenti berapa hari, mungkin sekurang-kurang 2 hari. Sekurang-kurang lah 2 hari. Lebih tu mungkin lebih lah. Sebab hari raya pertama kita ada sembelih. Hari kedua pun ada sembelih. Hari ketiga tak tahu ada tak sembelih. Hari pertama ada sembelih, hari kedua ada sembelih, jadi tak ada dah. Jadi kita insya-Allah lepas itu nanti anda akan cuba bincang dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman hafizahullah, bagaimana nak sambung semula, bila nak sambung semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.